السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan mau sihat no? Baik. Jadi kita berhenti di hadis yang ke dalam bab hadis yang ke-94. Itu yang saya tanyalah, itu yang saya tanda. Hadis yang ke-94 masih lagi di bawah tajuk Babul Mubadarah ila Khairat. Jadi bab pada menyatakan bersegera kepada melakukan amal ibadah. Jadi kita berada pada hadis yang ke-94 kitab Riyadhus Salihin. Baik, kita tengok hadis dia. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darin, kata pengarang. Al-thamin, hadis yang ke-8. Anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari peperangan Khaybar. Yakni peperangan yang berlaku pada tahun 7 Hijrah. Peperangan ini peperangan yang paling dahsyat antara Nabi SAW dengan orang Yahudi. Jadi perang Khaybar ni berlaku. Semua perang yang berlaku dalam Islam bukan kerana kita yang nak perang, tapi kerana kita mempertahankan diri. Kerana Islam ni, bila sebut Islam maksud dia dua maksud. Yang pertama, penyerahan diri pada Allah. Yang kedua, Islam itu makna dia perdamaian. Islam bukan ajaran yang suruh bunuh orang, suruh perang, bukan. Itu bukan ajaran Islam. Perang tu pilihan yang terakhir. Pilihan terakhir. Sebab tu Nabi SAW, bila Nabi dengan para sahabat sampai di kota Madinah, Nabi tak perang pun, tak suruh pun sahabat Nabi dah ada kekuatan pergi serang orang kafir yang ada di sekeliling Madinah, ataupun pergi serang bunuh orang kafir yang berada di Mekah, Abu Jahal and the gang. Tapi jadi perang Badar. Kenapa jadi perang juga? Sebab orang kafir Quraisy ni yang duduk di Mekah tu, yang jarak dia 500 km dengan Madinah, mereka masih lagi mengancam. Mereka duk hantar surat dekat umat Nabi dengan para sahabat yang berada di Madinah. Hantar surat, hampa tunggu nanti kami bunuh hampa. Hampa tunggu kami nak bunuh hampa di Madinah. Depa nak bunuh Nabi SAW. Depa duk ugut. Hantar surat duk ugut. Depa duk ganggu ketenteraman Nabi dengan para sahabat di Madinah. Nabi tak ganggu depa. Itulah perangai orang yang memusuhi Islam, tuan-tuan. Sebagai orang kafir, perangai dia lagu tu. Perangai dia memang musuh dengan Islam. Kita boleh tengok tentang ucapan dia dan perkataan dia. Kalau dia benci dengan syiar-syiar Islam, tuan-tuan, ini memang hati dia menaruh dendam dan benci dengan Islam. Kalau dia punya perkataan dia tu, dia benci pada syiar-syiar Islam, tak kira lah hukum Islam ke, tutup aurat ke, tentang apa sistem perundangan Islam ke, apa benda saja yang Islam ni dia tak suka. Dia cakap benda yang menunjukkan kebencian. Maksud dalam hati dia tu, dia satu kafir yang memusuhi Islam. Ada sebagai orang kafir dia tak tunjuk permusuhan, sebahagian dia. Jadi tuan-tuan, kafir Madinah ni, kafir Quraisy Abu Jahal ni, mereka duk kacau Nabi, duk ugut, mengganggu ketenteraman. Bukan sekadar tu, malah mereka hantar lagi tentera mereka. Antaranya apa? Kars bin Jabir. Dia pergi ke Madinah, dia pergi bunuh orang Madinah, dia pergi curi harta Madinah. Betul, dia lari balik ke Mekah. Dia ganggu ketenteraman umat Islam di Madinah. Maka ketika inilah baru turun ayat Quran, uzina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Orang Islam ni diizinkan, dibenarkan oleh Allah untuk berperang, untuk lawan balik. Pasal apa? Bi annahum zulimu, kerana mereka dizalimi, mereka ditekan, mereka ditindas.
Sebab tu kalau orang kata, musuh-musuh Islam kata, Islam ni disebarkan dengan mata pedang. Jadi kita paksa orang masuk Islam. Islam tak disebarkan dengan mata pedang. La ikraha fid din, kita tak boleh paksa orang masuk Islam, tak boleh. Kalau kita paksa dia masuk Islam pun iman dia tak sah pun. Kita letak pedang kat tengkuk suruh masuk Islam, tak sah pun iman dia. Pasti dia terpaksa. Islam mesti penyerahan diri kepada Allah dengan sukarela. Jadi tuan-tuan tengok, kalau orang sebut Islam tersebar dengan mata pedang, kat dunia ni umat Islam paling ramai di Indonesia, paling ramai. Tapi Indonesia tak pernah diserang oleh mana-mana negara Islam, daulah Islam, daulah Abbasiyah ke, daulah Umayyah ke, daulah Turki Uthmaniyah ke, daulah Mughal di India tu, Mughal, kerajaan Islam Mughal. Tak pernah mana-mana negara Islam menyerang Indonesia. Tapi Indonesia adalah ada lebih 200 juta umat Islam. Macam mana Islam boleh sampai dan Indonesia menjadi paling ramai sekali? Tuan-tuan, dengan dakwah, perdagangan. Di Malaysia, pernahkah kita diserang oleh kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah? Kita tak pernah diserang. Tapi mai pendakwah-pendakwah yang tunjuk akhlak, dia dakwah, dia sampaikan Islam. Sampai di Malaysia kita ada lebih kurang 16 juta orang Islam, lebih kurang lah. Di Indonesia lebih 200 juta. Di China, tuan-tuan, mana ada negara Islam pernah pergi serang kerajaan China tu? Orang Islam ada 70 juta lebih di China. 70 juta, lebih ramai pada rakyat Malaysia. Di India, tuan-tuan, agama yang paling banyak di India adalah agama Hindu. Paling banyak. Dan kita tahu, tuan-tuan boleh baca berita saban hari, tuan-tuan, bagaimana umat Islam sekarang ni agak ditekanlah, ditindas di India. Malah ada yang dibunuh dengan kejam. Jadi tuan-tuan, di India tu kerajaan Islam Mughal. Kerajaan Islam Mughal ni memerintah India 1000 tahun. 1000 tahun kerajaan Islam Mughal memerintah India, yang Taj Mahal dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, tak pernah paksa orang Hindu masuk Islam. Tak paksa. Walaupun 1000 tahun merintah. Islam bukan paksaan. Islam bukan ajaran yang datang habis kacau bilau. Sebab tu bila kita tengok ada orang yang bom sana, bom sini, sembelih orang, tuan-tuan, wallahi itu bukan orang Islam, tuan-tuan. Kalau orang Islam yang buat, tuan-tuan, orang Islam yang telah diperdayakan oleh musuh-musuh Islam. Islam tak ajak benda tu. Kalau contohnya lah, ada orang pergi bom kelab malam, di bom sana, bom sini, masuk berita, benda ni menyebabkan Islam dihina ke dipuji? Orang akan hina kan? Seluruh dunia akan hina. Adakah orang Islam, kita kata bodoh sangatlah, nak buat benda yang menyebabkan agama dia dihina? Orang Islam takkan buat, tuan-tuan, benda yang menyebabkan agama dihina. Kita takkan buat benda yang menyebabkan orang hina kita. Kita takkan buat benda yang menyebabkan orang hina isteri dengan anak kita, kawan-kawan kita. Ni agama kita. Kita takkan buat benda-benda yang menyebabkan Islam dipandang lekeh dan jahat. Sebab tu orang yang pergi bom sana, bom sini, sama, pertama, dia memang bukan Islam, musuh Islam. Yang kedua, kalau dia Islam pun, dia telah diperdayakan oleh orang lain. Mungkin dengan wang ringgit, mungkin dengan habuan yang lain, tapi diperdayakan. Islam bukan ajaran yang suruh perang, bunuh sana, bunuh sini. Bukan, tuan-tuan. Islam agama yang nakkan perdamaian. Sebab tu bila jadi macam tu, barulah Allah izinkan Nabi dengan para sahabat perang. Barulah Nabi ganggu perdagangan orang kafir Quraisy. Nabi tak ganggu perdagangan kafir lain, Bani Khuza'ah ke, Bani Bakar ke, Bani Hanifah ke, Nabi tak ganggu. Tapi perdagangan kafir Quraisy Nabi sekat. Bila mereka nak pergi ke Syria, Nabi tahan sampai jadi perang Badar. Pasal apa? Pasal mereka ni duk mengancam, sentiasa mengancam umat Nabi dengan para sahabat yang berada di Madinah. Sampailah jadi perang Badar. Adapun Nabi dengan orang kafir yang lain, Nabi tak perang. Termasuklah perang Khaybar ni. Perang Khaybar ni Nabi lawan orang Yahudi. Kali bukan, bila Nabi sampai di kota Madinah, Nabi tak kacau orang Yahudi. Malah ada piagam Madinah lagi. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana piagam Madinah tu sangat adil. Orang Yahudi boleh hidup dengan cara mereka, orang Islam boleh hidup dengan cara orang Islam. Cumanya bila Madinah diserang, maka sama-sama kena pertahankan. Pasal apa? Umat Islam penduduk Madinah, orang Yahudi juga penduduk Madinah. Nabi tak pernah zalim langsung, tuan-tuan, dekat orang Yahudi. Tapi kenapa jadi ada 3 suku kan? Ni sebelum kita cerita perang Khaybar ni. Jadi Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraizah. 3 Yahudi. Nabi tak kacau mereka. Walaupun mereka selalu buat provokasi, buat macam-macam provokasi kat Nabi. Tapi Nabi dengan para sahabat ni sabar, biar, tak apa. Panggil orang yang tak beriman ni gitulah. Dia simpan musuh dengan orang Islam. Boleh tengok. Malah Quran apa kali sebut,
waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Allah Taala sebut dalam Quran, orang kafir ni, orang non muslim ni, sebahagian besar ni, mereka ni sangat bercita-cita, sangat berharap supaya bila umat Islam lalai daripada senjata dia, lalai daripada kekuatannya, mereka boleh melakukan satu serangan mengejut yang menghabiskan umat Islam. Ditunggu peluang. Bila peluang, dia boleh hancurkan umat Islam terus. Sebahagian umat Islam, sebahagian orang kafir, perangai dia lagu tu. Siapa yang sebut? Allah Taala sebut. Mesti ada sebahagiannya yang memang menyimpan dendam, musuh. Ditunggu masa je. Bila nak dapat? Bila lalai je umat Islam, sekali dia bagi, jatuh semua. Baik, jadi tuan-tuan, maka Nabi tak ganggu dia apa? Ini sebelum jadi perang Khaybar ni. Nabi hidup aman damai, tapi dia pun duk kacau Nabi dengan para sahabat. Orang kafir yang tu pun duk ganggu lah. Yang geng Abu Jahal pun duk kacau lah. Kafir Quraisy tu yang duduk di Mekah, walaupun 500 km, tapi kerana benci dendam dengan Islam. Sifat tu tuan-tuan, bila dah tak beriman dengan Allah, syaitan ni duduk bertelur dalam hati. Jadi walaupun orang Islam tak kacau dia, dia benci dengan Islam. Tanpa sebab dia benci. Jadi tuan-tuan, sampailah tahap depa guna psikologi tuan-tuan, nak serang Nabi dengan para sahabat. Depa rancang macam-macam. Antara rancangan depa kata dekat orang Yahudi semua, depa tengok ramai orang Islam beriman dengan Nabi SAW. Maka orang Yahudi rancang macam ni. Kita pakat masuk Islam ramai-ramai waktu bagi. Masuk semua, depa ramai-ramai masuk Islam waktu bagi. Waktu petang ramai-ramai keluar Islam. Waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Depa pagi-pagi ramai-ramai masuk Islam. Nanti sebelum maghrib ramai-ramai keluar Islam. Lepas tu dia berkata apa? Ajaran Muhammad ni tak betul. Supaya apa? Supaya orang Arab ni tengok, oh, kalau betul lah ajaran Islam, takkanlah orang Yahudi ni keluar Islam ramai-ramai. Dia psikologi. Kemudian dia pun duk perli tuan-tuan. Duk perli. Sahabat Nabi yang pinjam duit, sahabat Nabi yang apa? Yang bagi orang Yahudi simpan harta. Kan daripada harta, minta orang Yahudi tolong simpan sat harta. Bila sahabat Nabi ni masuk Islam, orang Yahudi takkan bagi harta dia. Orang Yahudi kata, kalau nak balik harta ni, keluar Islam. Pasal masa hampa bagi harta ni kat kami, suruh simpan, hampa dalam keadaan agama nenek moyang. Agama kufur lah, sembah berhala. Kalau nak balik, keluar Islam, kami bagi balik. Sahabat Nabi sabar tuan-tuan, tak jadi perang, sabar. Kemudian tuan-tuan, mana-mana orang Yahudi yang berhutang dengan sahabat Nabi, berhutang banyak-banyak, berhutang macam-macam lah. Bila sahabat Nabi masuk je Islam, maka dia berkata, kami tak boleh bayar hutang. Pasal dulu masa hutang hang belum Islam. Bila hang masuk Islam, kira hutang tu burn. Yahudi punya perangai tuan-tuan. Habis sahabat Nabi Yahudi pinjam kat sahabat Nabi mungkin beribu-ribu dirham ke dinar, dia tak bayar. Kalau nak balik keluar Islam. Tuan-tuan bayangkan betapa sabarnya Nabi dengan para sahabat. Tak apa, redha biarlah. Asalkan Madinah ni aman. Sebab tuan-tuan tengok, kadang-kadang orang Islam ni toleransi tuan-tuan. Sangat toleransi. Kalau orang kata orang Islam ni lah ekstremis, Allah, mustahil tuan-tuan. Ekstremis lah, perkauman lah tuan-tuan. Bila kita tengok orang Islam, susah nak kata perkauman ke ekstremis. Yang paling apa? Yang paling tolak ansur sekali tuan-tuan. Itu yang apa? Ketentangan Dr. Ridwan T. Abdullah kan dia sebut. Tak ada dalam dunia ni orang Islam Malaysia, orang Melayu Islam lah, yang tolak ansur macam Melayu Islam. Paling tolak ansur. Benda yang sama disebut oleh profesor tu kan, meninggal pun, Profesor Emeritus Ko Kai Kim. Ko Kai Kim dia sebut benda yang sama, meninggal pun tuan-tuan. Nak cerita orang Islam ni tuan-tuan baca, kalau dia punya apa? Akhlak dia, bila dia memerintah, dialah yang paling tolak ansur dengan agama lain. Jadi tuan-tuan, Nabi dengan para sahabat ni tak apalah, biarlah. Tak perang. Walaupun harta mereka tak banyak, walaupun mereka apa, barang yang ada kat mereka pun tak dapat, tapi tak apa. Kedamaian Madinah mesti diutamakan. Kemudian mereka duk buat syair kutuk Nabi, isteri Nabi dengan para sahabat. Duk kutuk selalu. Kutuk Nabi dengan para sahabat, biar, tak apa. Setakat kutuk tak apa. Tak berkudih pun, setakat kata, biar. Sampailah Nabi dengan para sahabat menang perang Badar. Menang perang Badar. Bila Nabi dengan para sahabat menang perang Badar, orang Yahudi jadi sakit hati. Maka Nabi SAW balik pada perang Badar. Nabi SAW panggil semua orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Nabi ingatkan mereka. Nabi kata, berimanlah sebelum jadi kepada kamu seperti mana berlaku pada Abu Jahal dalam perang Badar, kalah kafir Quraisy.
Orang Yahudi Qainuqa kata apa? Dia kata, wahai Muhammad, hang jangan terperdaya dengan diri hang. Hang lawan dengan orang kafir Quraisy tu. Depa tu tak erti perang. Itu kaum yang bodoh. Kalau hang perang dengan kami, baru hang tahu siapa kami. Dia cabak lagi Nabi. Nabi dakwah dia cabak. Sahabat Nabi sabar, tak apa, biar. Sabar, biar. Tak ada masalah. Setakat cakap, biar. Nabi dengan para sahabat ni setakat cakap, tak apa, biar. Kemudian tak cukup dengan tu tuan-tuan. So, pemimpin mereka Ka'bul Ashraf, Yahudi, disebabkan dia sakit hati tuan-tuan. Walaupun Nabi tak pernah kacau mereka. Tak kacau mereka. Ini perangai tuan-tuan. Bila dia kufur dalam hati tu, dia ada perasaan musuh tuan-tuan. Sebahagian musuh dengan Islam. Dia sanggup Ka'bul Ashraf ni daripada Madinah tu, dia pergi ke Mekah. Dia pergi hasut apa kafir Mekah tu, suruh pergi serang Madinah lagi sekali. Pasal apa? Pasal dia kalah dalam perang Badar. Antara penjabat dia Ka'bul Ashraf. Ka'bul Ashraf ni yang duk pergi hasut tu, sampai jadi perang Uhud dan umat Islam kalah dalam perang Uhud. Antara penjabat dia orang Yahudi. Nabi tak pernah kacau dia, dia kacau. Sampai tahap tuan-tuan, disebabkan tolak ansur sungguh, Nabi dengan para sahabat ni tolak ansur sangat, orang Yahudi makin hari makin berani. Makin hari makin berani, makin kurang ajar. Sampai tahap tuan-tuan, Bani Qainuqa ni, dia kuat sangat lah. Satu hari, satu orang perempuan, orang Islam, satu orang perempuan Islam, yang apa, dia pergi ke pasar Bani Qainuqa. Sebab orang Yahudi kata tuan baca sejarah dia di Madinah, mereka yang kontrol ekonomi Madinah. Orang Yahudi. Pasal dia bijak. Pertama, dia pandai buat baju perang, pandai buat senjata, pandai buat perhiasan, pandai bercucuk tanam. Itu kelebihan orang Yahudi. Itu yang waktu Nabi dengan para sahabat duduk di Madinah, pasar yang paling kuat pasar Yahudi. Ekonomi mata wang yang dipegang oleh Yahudi. Sampai orang Yahudi ni suka bagi orang Arab pinjam duit, pajak dengan tanah. Tak dapat bayar, dia ambil tanah orang Arab. Yahudi punya perangai. Jadi tuan-tuan, orang Yahudi dia gunakan kekuatan ekonomi dia tuan-tuan untuk sekat orang Islam. Gunakan kekuatan apa? Kemahiran dia buat senjata, buat perhiasan nak sekat orang Islam. Satu hari satu orang perempuan Islam pergi ke pasar, dia ada pasar Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah. Nabi layan dia pun cukup hormat ni. Satu hari bila satu orang perempuan pergi ke pasar Bani Qainuqa nak inilah tempah barang, tengah dia duduk satu orang Yahudi. Kan orang perempuan dulu dia pakai baju kadang selai je, kadang dua helai kain dengan baju dia. Satu orang Yahudi ni dalam diam-diam dia tarik baju orang perempuan tu, diikat. Diikat kat apa-apalah. Diikat. Jadi bila orang perempuan tu bangun, maka terselak baju dia terlondeh. Maka orang Yahudi pakat gelak. Tuan-tuan tengok sampai tahap macam tu. Orang Islam tak kacau ni. Biar sungguh, walaupun harta, benda semua apa, dia tak mau bayar, tak mau perang. Islam sangat jaga kedamaian ni. Tolak ansur sungguh. Tapi sampai tahap ni bila dia buat lagu ni, orang perempuan ni bila apa, terlondeh pakaian dia, orang Bani Qainuqa, dia pun pakat gelak. Pasal apa? Pasal bila Nabi dengan para sahabat baik, sebahagian orang dia tak erti bersyukur. Dia anggap apa? Nabi dengan para sahabat takut dengan dia. Betul tak? Sama juga sebahagian orang yang musuh dengan Islam. Bila orang Islam buat baik, dia sangka apa? Orang Islam takut dengan dia. Duduk situ yang berani duduk cabar. Dia tunggu orang Islam nak mengamuk. Jadi tuan-tuan duduk macam tu, duduk cabar, dia berani buat. Bila dia perempuan tu terlondeh pakaian dia pun ramai-ramai pakai gelak. Ada seorang sahabat Nabi, seorang lelaki Islam, dia pergi kat Yahudi tu, dibunuh tu. Bunuh. Pasal ini menimbulkan fitnah, gangguan. Bila dia bunuh Yahudi tu, orang Yahudi kan ramai, dia pergi ramai-ramai kat dia, pergi bunuh sahabat Nabi tu. Dua orang tu korban. Satu orang Yahudi yang menyebabkan pakaian orang perempuan terlondeh, satu lagi sahabat Nabi. Maka Nabi dengan para sahabat gerakkan tentera nak pergi serang Bani Qainuqa. Bani Qainuqa ni Yahudi paling kuat. Tapi bila Nabi dengan para sahabat nak serang, Allah Ta'ala campakkan dalam hati itu rasa takut. Itu pertolongan Allah tuan-tuan. Walaupun dia berkuat Yahudi ni, tentera dia ramai, tapi bila Nabi dengan para sahabat yang jumlahnya sedikit, bila nak pergi serang mereka, dalam hati ni masuk ar-ra'b, Arab kata, perasaan takut. Dia jadi takut. Jadi takut, tak tahu apa sebab takut. Nak angkat pedang pun terketak-ketak, tak berani nak berhadapan. Itu yang surrender tu. Mereka dihalau. Itu perang yang pertama. Perang yang kedua, apabila Nabi duduk di perkampungan Bani Quraizah. Tadi Bani Qainuqa, ni Bani Quraizah pula. Dia pun nak bunuh Nabi SAW.
Nabi tak kacau mereka nak bunuh Nabi. Oh, perangai tuan-tuan. Dan Bani Nadir tuan-tuan, Bani Nadir. Nak bunuh Nabi SAW. Macam mana mereka nak bunuh Nabi? Mereka nak lempak batu pada atas. Nabi pergi ke kampung mereka, bincang. Sebab dia ada perjanjian antara Yahudi dengan Islam. Bila Nabi duduk di perkampungan Bani Nadir, mereka pakat dah. Nabi duduk, mereka duduk ke atas tu nak lempak batu besar. Batu besar ni nak lempak atas kepala Nabi SAW. Mereka dah tunggu ke atas standby dah. Nak lempak. Nabi punya baik tak kacau mereka. Nak bunuh Nabi. Itu kita kata. Bila kufur duduk dalam hati, kadang-kadang menyebabkan rasa benci pada Islam. Jadi melampau. Itu dalam Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang yang beriman, jangan sama sekali kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai teman-teman rapat dengan kamu bermusuh dengan orang Islam. Jangan. Jangan tuan-tuan. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubinah. Adakah kamu mahu menjadikan alasan yang kukuh untuk Allah menyiksa kamu? Siapa yang menjadikan orang kafir sebagai temannya, dan dia menjadikan apa? Tuan-tuan kena tengok dominan. Kalau duduk satu pihak, satu golongan, yang mana yang dominannya orang kafir yang kontrol semua. Dia boleh duduk di situ, dia musuh dengan orang Islam. Satu pihak lagi dominan orang Islam. Yang ni menjadi alasan. Dia ni menjadikan alasan, dia menjadi penyebab untuk Allah siksa dia dengan siksaan yang pedih. Baik. Jadi tuan-tuan, bila dia nak bunuh Nabi SAW, Jibril bagi tahu. Jibril AS bagi tahu kata kat atas ada batu nak lempak. Maka Nabi pun bangun, maka Nabi utuskan tentera halau Bani Nadir. Halau. Pasal apa? Nak bunuh Nabi. Nabi tak kacau dia pun nak bunuh Nabi. Itu kalau orang biasa tuan-tuan, Jibril tak beritahu mati lah, kena hempak batu daripada atas. Yang ketiga Bani Quraizah pula. Bani Quraizah pula apa dia, waktu peperangan Khandaq. Khandaq ni tuan-tuan, dia berpakat dengan apa, orang kafir, Abu Sufyan. Abu Sufyan masih belum masuk Islam. Abu Sufyan kumpul tentera 10,000 seluruh suku Arab pada tahun 5 Hijrah. Berpakat dengan Yahudi Quraizah. Orang Yahudi Quraizah duduk dalam Madinah. Mereka memberontak daripada dalam. Kemudian apa, yang tentera Quraisy serang pada luar. Perang Khandaq. Menyebabkan Nabi dengan para sahabat masa itu tak ramai, ada 3,000 ya. Duduk di Madinah ada 3,000. Ini tahun 5 Hijrah. Sedangkan musuh mai 5,000. Yang dalam pun ada musuh juga, Bani Quraizah. Maka duk bincang sahabat macam mana nak buat. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dicadangkan gali parit kan. Itu perang yang ketiga dengan Yahudi. Bila Nabi dengan para sahabat berjaya dalam perang Khandaq, kalah orang kafir Quraisy, maka Nabi halau pula Bani Quraizah, perang yang ketiga. Pertama Qainuqa, Nadir, Quraizah. Semua perang ni bukan Nabi, bukan orang Islam, depa punca. Depa punca yang jadi perang. Ganggu umat Islam, mengancam keselamatan apa Nabi dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi tuan-tuan, itu yang ketiga. Tak apalah, bila mereka semua dah dihalau, yang bukan semua kena bunuh tuan-tuan, yang bunuh ni yang jahat ni, yang penjenayah sahaja yang dibunuh oleh Nabi SAW, yang lain tu Nabi lepas. Tak apalah, pergilah, asalkan jangan duduk Madinah. Punya bagus Nabi tuan-tuan. Itulah sifat orang Islam. Tapi saya pelik bila kita baca surat khabar, duk kata Islam ni apa? Islam ni ganas. Betul tak? Islam ni lah ekstremis, Islam ni lah pengganas tuan-tuan. Ini semua musuh-musuh Islam punya idea tuan-tuan. Kok celah mana orang Islam ni ganas tuan-tuan? Tuan-tuan, perang dunia yang pertama, siapa mula dulu? Mati lebih kurang 15 juta perang dunia yang pertama. Jerman, Itali, dia pun yang perang. Orang Islam tak terlibat. Kenapa Islam pula ganas? Perang dunia yang kedua, yang mengorbankan lebih kurang 80 juta, lebih kurang 80 juta terkorban. Kita Malaysia terlibat sekali tuan-tuan. Bukan punca pada kita. Siapa mula perang dunia yang mati sampai 80 juta tu? Hitler. Dia pergi serang Poland. Pertembungan antara tentera berikat dengan tentera apa? Tentera berikat, habis tentera apa? Axis saya lupa. Pasukan apa? Itali, Jerman dengan Jepun. Lawan mereka, Britain, China, Rusia, ni geng lawan. Mana ada umat Islam dalam ni? Kita yang Malaysia ni tak tahu apa-apa, kita pun kena tuan-tuan. Jepun attack Malaya. Pasal apa Jepun attack Malaya? Pasal British duduk di Malaysia. Kita tak tahu apa, kita kena.
Jadi Jepun nak apa? Segala pengaruh tentera berikat, yang ni tentera apa? Britain duduk pihak belah sana. Pihak mereka. Jadi Jepun main attack Malaya, nak bebaskan Malaya daripada pengaruh Britain. Yang ni Asia. Kita tak tahu apa kena attack dengan Jepun. Jadi kita pun tak tahu. Siapa yang mula tuan-tuan? Bukan orang Islam yang mula. Yang mati sampai 80 juta lebih. Tiba-tiba tup tuan-tuan, orang Islam ganas. Pelik tuan-tuan. Bagaimana media main tuan-tuan. Jahat media tuan-tuan. Bagaimana orang Islam yang janggut penganas. Islam janggut penganas, pakai seluar atas pada apa? Buku lali penganas. Itu sunnah Nabi. Nabi memang pakai macam tu. Bukan penganas. Bagaimana dia main tuan-tuan. Oh, jahat media ni. Tuan-tuan tengok. Lah ni kat dunia ni yang banyak kena bunuh mana? Palestin, betul tak? Semua tahu Israel itu jahat. Tapi ada tak media kata Israel itu penganas? Israel itu jahat. Semua orang tahu Israel itu jahat. Bapak segala kejahatan tuan-tuan. Sampai sebahagian orang bukan Islam. Di Malaysia pun ada yang sokong Israel tuan-tuan. Tapi di Malaysia pun sokong Israel. Kita baca sejarah tu tuan-tuan. Macam mana Israel boleh masuk Palestin? Tahun 1915 kan, bila dia dibunuh oleh Hitler. Dia awal lagi tuan, sebelum tu 1914, 15 pun dah banyak masuk. Kemudian Hitler bunuh mereka dalam kejadian apa? Pembunuhan ramai-ramai tu kan. Katanya dia bunuh 6 juta dia bunuh. Memang Hitler, tapi tuan-tuan tahu Hitler ada orang kata tu lakonan. Tapi kalau tuan-tuan baca dalam sejarah, memang Hitler benci orang Yahudi. Siapa baca sejarah tahu. Memang Hitler dia benci sebenci-bencinya Yahudi, benci sungguh. Malah orang barat dulu pun benci Yahudi, dia panggil orang Yahudi ni jahat. Sebab tu di barat dulu dia ada apa Holocaust, peristiwa Holocaust yang Hitler bunuh 6 juta. Di barat dulu tuan-tuan, sebelum Hitler bunuh tu, di barat dah ghetto, dia panggil ghetto. Ghetto tu tempat yang mana orang Yahudi duduk dalam tu. Orang barat dia tak benarkan orang Yahudi, tak depa orang barat ni mesti dia orang putih kan, orang Rusia ke, orang Amerika ke, orang Eropah, orang kulit putih, Mak Saleh yang rambut perang ni. Depa cukup benci Yahudi. Bukan lama, ratus tahun depa benci. Depa anggap Yahudi ni satu bangsa yang jahat, mengamalkan sihir. Sampai dia ada ghetto. Di Eropah tu dia ada ghetto. Ghetto ni tempat orang Yahudi duduk. Orang Yahudi mesti masuk sebelum maghrib. Siapa yang tak masuk akan ditangkap, mungkin dibunuh. Sebelum maghrib kena masuk dalam ghetto. Nanti dah matahari terbit baru keluar. Pasti orang barat buat lagu tu. Ni bangsa jahat mengamalkan sihir. Yang tuan-tuan baca ghetto. Tuan-tuan tahu Mr. Bean tu orang Yahudi Tuan-tuan tahu Charlie Chaplin ada yang buat lawak tak bercakap. Yahudi Yahudi memang kadang-kadang cerdik. Bukan senang nak buat lawak macam Charlie Chaplin tu. Susah. Cerdik kat tu. Dia Yahudi. Sama Mr. Bean darah Yahudi juga. Bukan senang nak buat lawak macam Mr. Bean tu. Ada sebahagian Yahudi cerdik. Kita tak pelik pun kalau orang Yahudi ni cerdik. Sebab tok nenek dia pun banyak Nabi dan Rasul. Dia ni Bani Israel. Rasul-Rasul kan fatanah. Ada sifat kebijaksanaan. Tapi jahat tu. Bangsa ni jahat. Bunuh Nabi dan sebagainya. Tak apalah tuan-tuan. Bila Yahudi tu masuk Palestin, paling banyak setelah Holocaust tu kan. Katanya dia bunuh, dibakar dan sebagainya. Ada yang kena apa, masuk dalam gas, kebuk pembakaran dan sebagainya. Mati ada yang kata lebih kurang 6 juta. Banyak matilah. Hitler benci sebenci-bencinya. Ditinggal sikit. Disebabkan peristiwa itulah British menjadikan alasan untuk ambil Yahudi ni letak di Palestin. Bila Yahudi tuan-tuan boleh tengok gambar. Bila Yahudi mai tuan-tuan ke Palestin, siapa yang sambut? Orang Palestin yang sambut. Sebab masa tu Daulah Osmaniyah masa tu kalah perang. Sebab masa tu berpakat dengan Jerman. Walaupun kita bukan, Jerman ajak perang, kita tak terlibat. Dia anggap sekutu. British dah ambil Palestin, maka British guna kuasa dia masukkan orang Yahudi dalam tu. Siapa yang sambut? Yang sambut polis-polis, tentera-tentera Palestin yang sambut. Mai masuk dalam keadaan tak berkasut tuan-tuan. Ada gambar pun ada. Macam mana orang Yahudi masuk ke Palestin. Sambut macam keluarga tuan-tuan. Orang Arab Palestin. Punya bagus orang Islam ni. Saya tak tahu macam mana orang Islam dituduh pengganas. Pelik tuan-tuan. Jangan duk sebar benda ni tuan-tuan. Fitnah pada Islam, umat Islam ni besar dosa dia. Ni fitnah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan punya sambut dengan penuh kasih sayang. Bila dia ada kuasa, dia nak halau orang Palestin pula. Nampak? Orang Palestin pun kena halau. Ni tuan-tuan tengok apa yang dia buat. Habis tanah dia ambil sikit tuan-tuan. Habis negara orang Palestin dia rampas tuan-tuan. Padahal dulu disambut dengan penuh kasih sayang. 1948 dia boleh perang orang Palestin, dia nak rampas. Jahat. Sama tuan-tuan, Nabi tak kacau depa kacau Nabi.
Nabi dengan para sahabat. Itulah sikap orang yang dalam hati itu musuh pada Islam. Berhati-hati, tentu yang dalam Quran sebut. Dalam Quran kata apa? Macam mana sebut apa? La tattakhidhu ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul apa? Min dunikum bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabalah. Wahai orang yang beriman, jangan jadikan selain daripada kamu, selain pada orang beriman, sebagai apa, teman-teman rapat yang kita berbincang rahsia dengan dia, rahsia kota umat Islam. Jangan buat dua apa? Dalam qad baratil baghdha min afwahikum. Kat mulut depa tu, qad baratil baghdha. Kat mulut depa tu, yang dalam yang memusuhi Islam tu, telah zahir kebencian pada Islam. Quran sebut qad baratil baghdha min afwahim. Di mulut depa tu nampak hina ini, yang ni dia komen ni, dia komen ni, dia tak boleh langsung dengan Islam. Telah zahir kejahatan dia di mulut dia. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, kata Allah. Yang kat mulut tu, yang dia duk sebut gini tentang Islam ni macam-macam tu, yang duk ada dalam hati tu lagi teruk, lagi bahaya. Yang keluar tu baru sikit, dalam tu lagi sakan. Tu kena berhati-hati. Kalau dah mulut dia menunjuk pemusuhan pada Islam, berhati-hati. Yang duk ada dalam hati tu lebih berbahaya. Baik, kemudian maka jadilah tuan-tuan perang apa? Bila jadi perang Khandaq, dihalau Bani Quraizah. Tak apalah, Nabi tak kacau dah mereka. Nabi tak kacau, terbulanglah. Maka Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa. Kenapa saya cerita ni tuan-tuan? Sebab nak pergi ke sini panjang cerita. Kalau saya cerita terus perang, kalau saya terus cerita Nabi dengan para sahabat pergi serang mereka, seolah-olah nampak kenapa Nabi dengan para sahabat pergi serang Yahudi tak kacau pun. Takut jadi macam tu, salah faham. Sebab perang Khaybar Nabi pergi serang, Nabi dengan para sahabat pergi serang. Kalau saya tak sebut lagu tu, orang mesti pelik, Nabi ni nanti pergi serang orang sana, pergi serang sana. Kena cerita latar belakang supaya kita faham. Yang Islam ni bukan agama duk pergi serang bunuh orang lagu tu, bukan. Kalau ada naratif lagu tu memohong, tuan-tuan. Siapa yang pergi bom apa, atom nuklear, tuan-tuan, bom atom di apa, Nagasaki dengan Hiroshima, mati berapa? Hiroshima mati 70,000, 75,000 kot. Nagasaki apa, Nagasaki mati 74. Tuan-tuan, ni bukan sikit ramai. Sekali bom mati 70,000 lebih. Belum kira mati setelah tu, mati yang kena apa, komplikasi apa, mutasi dan sebagainya kan, kerana kesan nuklear tu. Sekali jatuh bom mati 70,000, tuan-tuan. Ini macam satu penduduk Semangui mati, tuan-tuan. Macam tu lah. Siapa buat? Orang Islam ke buat? Bukan orang Islam yang buat. Pasal apa tentang Islam pula jadikan media. Jahat media, tuan-tuan. Yang sedih, orang Islam pula tolong jadi ejen menyampai, tuan-tuan. Tu dia rasa dia cerdik. Dia tak cerdik. Hang jadi ejen pada musuh Islam, menyebarkan kebencian pada Islam. Baik, jadi tuan-tuan, bila Nabi dengan para sahabat ni biarkan orang Yahudi yang tiga tu, Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraizah, mereka semua berkumpul di mana? Di Khaybar. Khaybar ni satu benteng yang paling kukuh. Ini benteng Yahudi yang paling kukuh di Jazirah Arab. Sebab dia ada 8 apa? Dia ada 8 benteng. Dia ada benteng Naim, Al-Qamus, benteng Az-Zubair, benteng banyak tuan-tuan, saya tak ingat lah. Dia ada 8 benteng, tuan-tuan. Benteng mereka ni, dalam ada benteng untuk simpan makanan, ada benteng untuk letak anak perempuan dengan apa, dengan isteri-isteri mereka. Dia ada 8 benteng. Pintu dia kuat, tuan-tuan, susah nak ditembus. Jadi mereka ni, daripada apa, bila mereka dihalau daripada Madinah, mereka semua pakat pergi ke mana? Pergi ke Khaybar. Dia berkumpulkan kekuatan di situ. Tak apalah, dipendek ceritanya, tuan-tuan. Orang yang menyebabkan perang apa, yang menyebabkan perang Khandaq, nama dia Huyai bin Akhtab. Jahatlah. Siapa Huyai bin Akhtab ni? Pak mentua Nabi lah. Sebab anak dia masuk Islam, jadi isteri Nabi. Anak dia nama Safiyah binti Huyai. Ni orang Yahudi. Nabi ada seorang isteri memang pure Yahudi, tuan-tuan. Isteri Nabi Safiyah binti Huyai memang betul-betul Yahudi. Keturunan dia sampai kat Nabi Harun alaihi salam. Jadi tok saudara dia tu, tok nek saudara dia tu macam Nabi Musa tu tok nek saudara lah. Nabi Harun tu tok nenek dia. Jadi depa yang duk lawan Nabi ni, tuan-tuan, yang Yahudi Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizah, depa ni anak cucu
Nabi-Nabi. Tapi saya sebut dah tuan-tuan, tidak ada jaminan kita ni semua keturunan Nabi Adam. Tapi menjadi tuan-tuan masuk syurga ke masuk neraka bukan kira keturunan. Kalau macam tu Allah Ta'ala tidak adil. Masuk syurga tak masuk syurga tuan-tuan berdasarkan amalan. Baik amalan, baiklah kita tuan-tuan. Anak Nabi Nuh Kanaan, anak Nabi Nuh ahli neraka. Anak Nabi Nuh ahli neraka. Nabi Nuh sampai terkejut pasal anak dia masuk neraka. Terkejut Nabi Nuh. Sebab Allah Ta'ala dah janji. Saya nak cerita pasal keluarga, kadang orang keliru tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, yang pertama, kita ni sekurang-kurangnya ada tiga Nabi kan. Pertama Nabi Adam, tok nenek kita. Yang kedua Nabi Syith. Nabi Adam ada 40 anak, 20 lelaki 20 perempuan. Tapi satu-satunya anak Nabi Adam yang ada keturunan Syith, Nabi Syith. Kita ni anak Nabi Adam, kita ni anak cucu Nabi Syith. Yang ketiga Nabi apa? Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh? Sebab Nabi Nuh yang beriman dengan dia lebih kurang 82. Naik kapal kan. Kapal tu berlabuh di Bukit Judi, Wastawan Al-Judi. Bila kapal itu berlabuh, datang wabak. Biasanya bila banjir kan dia datang wabak. Mungkin kicin tikus dan sebagainya. Tak tahu wabak apa, ta'un ke. Tapi wabak datang. Seluruh pengikut Nabi Nuh yang beriman semua meninggal dunia. Tinggallah Nabi Nuh dengan anak-anak dia. Tuan-tuan, yang ada atas muka bumi ni 7.2 bilion semua keturunan Nabi Nuh. Sekurang-kurangnya kita 3 Nabi tuan-tuan. Tapi adakah disebut kita keturunan Nabi kita jaminan syurga? Mana ada? Siapa sebut lagu tu? Jaminan syurga ni berdasarkan amalan. Bagaimana amalan tuan-tuan? Baik-baiklah, jahat-jahatlah. Tak kira siapa pun dia. Ni agama Islam bukan agama apa? Kronism tuan-tuan. Agama kronism tuan-tuan. Kroni, ini kroni semua. Islam bukan. Bila Islam dibina atas kroni tuan-tuan. Baik. Sebab tu Nabi SAW berpesan. Nabi panggil ahli bait Nabi kan. Nabi kata, jangan kamu pada hari kiamat orang datang bawa amalan. Wa antum, dan kamu datang bawa nasab. Wahai Rasulullah, kami ni keturunan kamu. Jangan. Kemudian Nabi kata, man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Nabi pesan pada semua ahli bait dia. Siapa yang amalan dia lembab, malas zikir, malas baca Quran, malas, dia punya nasab takkan tolong dia. Walaupun dia keturunan Nabi, tapi malas sembahyang, malas tu, malas ni, malas gitu. Nasab tak tolong langsung. Yang tolong amalan. Sebab tu dalam Quran bila sebut ahli syurga, dia sebut 2 ciri dia kan. Apa ciri ahli syurga? Orang yang beriman dan beramal soleh. Banyak Al-Quran sebut beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh. Dalam Quran banyak sebut ahli syurga ni beriman, beramal soleh. Tak kira lah keturunan mana pun. Banjar ke, Jawa ke, Kelantan ke, Perak ke tuan-tuan, Arab ke, Negro ke tuan-tuan, beriman, beramal soleh. Betul. Bukan agama dibina di atas kronism. Tak apalah tuan-tuan, dipendek cerita lagi tuan-tuan. Mereka pakat kumpul di Khaybar. Nabi biar mereka, Nabi tak kacau mereka. Sebab Khaybar dengan Madinah 150 km jauh. Nabi biarkan mereka, tak apalah, biarkan. Tapi ada seorang lelaki yang dendam dengan Nabi. Nama dia Salam bin Mishkam. Salam bin Mishkam ni dia tak mati. Huyai bin Akhtab kena bunuh. Salam bin Mishkam dia tak mati, tapi dia dapat lari. Patutnya kalau dapat ditangkap oleh Nabi, dia akan dihukum bunuh pasal dia antara penyebab jadinya perang. Dia memberontak. Jadi orang yang memberontak hukum dia bunuh tuan-tuan. Memang hukum memberontak hukum dia bunuh. Treason tuan-tuan. Jadi tapi dia selamat, dia lari ke Khaybar. Salam bin Mishkam ni bila lari di Khaybar, dia hasut ketua Khaybar masa tu, seorang Yahudi nama dia Uzair ni ketua Yahudi di Khaybar ni. Tapi Uzair ni dia bagus sikit. Dia satu orang kafir yang tak beriman, tapi dia tak mau bermusuh dengan Islam. Dia ada juga. Ada orang yang dipanggil kafir zimmi. Dia kafir, tapi dia tak mau bermusuh dengan orang Islam. Dia tak mau serang orang Islam. Dia tak hina Islam. Dia tak tunjuk kebencian atau memprovokasi pada Islam. Dia tak tunjuk. Ada sebagainya begitu. Tengok pada mulut dia lah. Kalau mulut dia jahat, hati jahat lah. Quran sebut je lah. Jadi tuan-tuan, Uzair ni bagus. Satu orang yang bukan Islam, kafir, non-Muslim yang bagus sikit lah. Dia tak mau perang. Salam bin Mishkam hasut dia, kata pergi serang Nabi dengan para sahabat. Dia minta, sebab kita ada kekuatan yang besar di Khaybar, kita pergi serang. Tapi Uzair ni dia tak mau. Maka Salam bin Mishkam dia bunuh Uzair tu. Jahat.
Yahudi sama Yahudi, dia bunuh Uzair. Bila dia bunuh Uzair, maka dia jadi pemimpin sementara. Orang Yahudi kagum dengan dia, orang Yahudi angkat dia menjadi pemimpin sementara orang Yahudi Khaybar. Dia punca. Bila dia jadi pemimpin, maka dia buat apa? Dia hasut semua orang Yahudi di Taimak, di Wadil Qura, di Ghatafan, di semua tempat lah. Dia hasut apa? Kita kumpul kekuatan, kita serang Muhammad di Madinah. Nabi tak kacau dia. Patut dah lari sudahlah. Jangan kacau orang Islam. Orang Islam tak kacau hampa. Orang Islam tak berprovokasi. Orang Islam tak sebut pasal hampa. Kenapa nak hina orang Islam? Kenapa nak berprovokasi? Jadi Nabi dengan para sahabat tak kacau dia. Dia duk buat provokasi. Dia tak puas hati pasal kalah perang apa? Perang Khandaq kalah. Jadi maka dia tak puas hati, dia hasut semua Yahudi, kita kumpul kekuatan dengan sekuat-kuatnya, kita pergi serang Muhammad. Ini Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dia pun duk kumpul kekuatan ni, tengah sibuk kumpul kekuatan, maka berita ni sampai kat Nabi SAW sampai. Maka Nabi pun berpakat dengan para sahabat semua bincang para sahabat, semua sepakat kita serang mereka. Tapi Nabi, tuan-tuan, Allah Ta'ala hanya izinkan hanya untuk sahabat Nabi yang ikut perjanjian Hudaibiyah. Kita ada panjang 10 minit kita tuan nak habis. Yang ikut perjanjian Hudaibiyah ni ada 1,500 orang sahabat Nabi. Semua dijamin syurga, tuan-tuan. Semua dijamin syurga. Dalam Quran sebut dalam ni tak ada orang munafik seorang pun tak ada. Yang ikut perjanjian Hudaibiyah semua sahabat Nabi, dan sebaik-baik sahabat Nabi, dalam banyak-banyak sahabat Nabi 1,500 ni sebaik-baik. Dalam ni ada apa? Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Osman, ada Ali, ada Zubair, ada Talhah, ada Abdul Rahman bin Auf, ada Abu Ubaidah Al-Jarrah, ada Sa'id bin Zaid, semua ada dalam tu. 1,500 ni waktu perjanjian Hudaibiyah tu Nabi sebut kat para sahabat semua ni, antum khairu ahlil ard, hampalah sebaik-baik penghuni dunia. Nabi sebut kat para sahabat yang 1,500 tu. Jadi mereka ni semua dijamin syurga. Siapa yang jamin? Allah jamin. Dalam Quran sebut apa? Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah Ta'ala redha pada orang beriman, ini para sahabat Nabi perjanjian Hudaibiyah, ketika mana mereka berbai'ah di bawah pokok. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati mereka. Jadi fa'anzalallahu sakinah alaihim, Allah Ta'ala turunkan ketenangan pada mereka. Sahabat Nabi yang ikut perjanjian Hudaibiyah ni pada 6 Hijrah, sahabat Nabi ni saja yang dibenarkan pergi perang. Sedangkan Yahudi ramai. Yahudi ada 10,000, tuan-tuan. Dalam benteng tu 10,000. Sahabat Nabi yang nak pergi serang ni 1,600 je. Yang ikut perjanjian Hudaibiyah tu lebih kurang 1,500 ke 1,600. Banyak tu je, tak ramai yang pergi perang. Yang tu saja dibenarkan. 1,600 nak lawan dengan 10,000. Dengan benteng ada 8 lapis. Benteng ada 8 lapis. Dengan pintu yang kukuh. Nabi pergi. Orang Yahudi sangka dia jauh, tuan-tuan. Jarak dia 150 km. Daripada Madinah ke Khaybar tu 150 km. Orang Yahudi sangka Nabi Muhammad takkan berani. Pasal apa? Rom datang serang Khaybar pun Rom pun tak boleh tawan. Takkanlah Nabi Muhammad berani main serang. Rom pun tak boleh tawan. Dia ada 8 lapis. Pintu dia kukuh-kukuh besi. Jadi tuan-tuan, bila duk tunggu-tunggu, depa duk tunggu-tunggu, tengok-tengok Nabi sampai. Nabi jalan pelan-pelan. Patutnya sehari boleh kalau cepat. Nabi pergi pelan-pelan supaya orang Yahudi sangka apa? Muhammad tak berani serang . Itu kita perang, tuan-tuan. Perang ni dia ada tipu daya, kena pandai perancangan. Nabi pergi lambat supaya orang Yahudi sangka Nabi dengan para sahabat tak datang. Tak berani dah. Esok pagi-pagi depa nak pergi kerja, tengok-tengok Nabi dengan para sahabat sampai. 3 hari perjalanan, 150 km. Sebelum subuh Nabi dengan para sahabat sampai. Bila Nabi dengan para sahabat sampai, tuan-tuan, depa nak pergi kerja, tengok Nabi dengan para sahabat, depa pakat lari masuk dalam benteng. Bila pakat masuk dalam benteng, maka jadilah pertempuran yang sengit. Sengit, tuan-tuan, pertempuran ni 6 hari, tuan-tuan. Depa lawan sungguh. Depa lawan selawan-lawannya, 6 hari, tuan-tuan, tak dapat nak tembus. Lawan, tuan-tuan. Sampailah Nabi SAW bincang dengan para sahabat. Nabi sebut, Nabi sebut ni. Setelah saya baca hadis ni, tuan-tuan. Nabi bersabda pada hari peperangan Khaybar, la'utiyanna hadhihi rayah rajulan yuhibbullaha wa rasulah yaftahullahu ala yadayhi. Maksud dia, aku akan serahkan bendera ni
kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasul, dan Allah akan berikan kemenangan padanya dengan tangannya. Seorang lelaki ni, maksudnya lelaki ni dia dapat kemuliaan. Kemuliaan dia apa? Allah Ta'ala akan berikan kemenangan dalam perang Khaybar di tangan dia. Qala Umar radhiyallahu an, maka Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, ma ahbabtul imarah illa yaumais. Aku ni tak pernah rasa nak jadi apa? Nak jadi ketua panglima perang kecuali hari ni. Pasal apa? Sebab Nabi jamin akan mendapat bantuan Allah. Nabi jamin siapa yang jadi ketua ni Allah Ta'ala akan bagi bantuan masa ni. Jadi semua pakat sahabat Nabi ni semua pakat teringin dah tuan-tuan nak jadi pemimpin yang membebaskan Khaybar. Fatasawartu laha raja'an an ud'a laha. Maka aku pun apa? Ramai-ramailah pakat menzahirkan diri di hadapan Nabi. Mudah-mudahan Nabi pilih akulah yang menjadi pemimpin. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Talib. Tapi Nabi panggil Ali bin Abi Talib. Pak Sayyidina Ali tuan-tuan, kelebihan dia di medan perang. Sayyidina Ali punya kelebihan. Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, kelebihan dia medan perang yang tak ada pada orang lain. Sayyidina Abu Bakar, kelebihan dia kedermawan. Macam perang kedermawan, tak ada orang yang infak macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar, kelebihan dia dalam pemerintahan. Zaman dia paling bersatu umat Islam, jatuh Rom dan Parsi. Itu kelebihan dia pula. Sahabat Nabi Ubay bin Ka'ab, dia hebat Quran. Nabi sebut aqra'ukum Ubay, yang paling hebat baca Quran Ubay bin Ka'ab, paling hebat. Semua sahabat Nabi ni ada kelebihan masing-masing. Tapi kalau di medan perang, tuan-tuan baca sirah, Sayyidina Ali dengan Sayyidina Hamzah ni yang terkedepan di medan perang. Dia ahli perang. Kalau strategi perang, strategi pegang, strategi. Yang paling handal Khalid Al-Walid. Paling handal Khalid Al-Walid. Sampai Nabi gelar dia Saifullah Al-Maslul. Kalau macam Sayyidina Ali ni dia hebat one by one, lawan one by one, itu kehebatan dia. Itu yang bila perang Badar Nabi bagi dia. Waktu nak one by one dengan Utbah, Syaibah, Al-Walid, ini kemahiran yang ada pada dia. Kalau sahabat Nabi yang paling terror panah. Sa'ad bin Abi Waqqas, paling terror. Tapi kalau nak lawan tuan-tuan, berdepan, Sayyidina Ali, Hamzah, ini handal. Kemudian tu yang bila nak dibunuh, bunuh secara senyap-senyap. Betul tak? Sayyidina Hamzah kena bali dengan ni, Sayyidina Ali kena apa? Dengan pedang Abdul Rahman bin Muljim serang hendak. Pasal orang handal. Baik. Masing-masing ada kelebihan lah tuan-tuan. Sahabat Nabi kelebihan. Yang ni kelebihan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nabi panggil Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, fa'atahu iyyaha. Sahabat Nabi ni semua pakat, pada hari ni semua pakat nak, kalau boleh Nabi pilih lah. Pasal Nabi jamin lah, yang Nabi bagi bendera ni Allah Ta'ala tolong dan boleh menang. Jadi semua pakat nak. Pasal apa? Kalau siapa dapat bendera boleh menang dengan pertolongan Allah. Waqal, maka Nabi pun, dia kalau dalam ni dia tak cerita habis. Sebenarnya waktu Nabi panggil ni, Sayyidina Ali dia sakit mata. Sayyidina Ali perang-perang dah, tapi masa ni dia tak jadi ketua komandan. 6 hari tu tak jadi ketua komandan, sahabat yang lain. Tapi yang ni dah 6 hari duduk lawan-lawan, tak menang-menang lagi ni, dah duduk perang-perang. Barulah Nabi SAW panggil Sayyidina Ali radhiyallahu an. Masa ni Sayyidina Ali sakit mata. Maka Nabi ludah di mata Sayyidina Ali, hilang sakit mata tu. Kemudian Nabi kata, dah hilang apa? Sakit mata Sayyidina Ali radhiyallahu an. Waqal, maka Nabi berkata pada Sayyidina Ali radhiyallahu an, imshi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik. Wahai Ali, jalanlah, jangan pandang ke belakang. Pahlawan tuan-tuan. Sayyidina Ali dah ambil bendera, Sayyidina Nabi kata jalanlah, wala taltafit, jangan pandang belakang lah, jangan pandang, tengok depan, sehingga Allah berikan kemenangan. Ini bantuan Allah. Allah Ta'ala akan bagi bantuan. Fasara Aliyun syai'an, maka Sayyidina Ali berjalan. Ni cerita ni dengan penuh apa? Penuh Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia cerita benda ni dengan penuh apa? Dramatik lah tuan-tuan. Sayyidina Ali jalan, dan kemudian Sayyidina Ali tak tengok, waqafa syai'an, Sayyidina Ali berhenti. Dia berhenti. Dia ada jalan, lepas tu dia berhenti. Sahabat Nabi dengan Nabi semua boleh. Kenapa Sayyidina Ali berhenti? Walam yaltafi, tapi Sayyidina Ali tak tengok belakang. Pasal apa Nabi pesan jangan tengok belakang, tengok ke depan terus sampai Allah Ta'ala berikan kemenangan. Orang beradabnya sahabat ni tuan-tuan, dia berhenti, dia tak tengok belakang. Sebab Nabi dah kata jangan tengok belakang, dia tengok ke depan. Fasarakha, maka Sayyidina Ali, sarakha ni Sayyidina Ali cakap dengan suara yang kuat. Pasal apa cakap dengan suara yang kuat dekat Nabi? Sebab Sayyidina Ali tengok depan, Nabi di belakang.
Nabi dah kata jangan pandling lagi ke belakang. Sayyidina Ali tengok, Sayyidina Ali tengok, cakap ke depan. Tapi bila cakap ke depan, kena cakap kuat supaya Nabi dengar. Sayyidina Ali cakap dengan suara yang tinggi. Sayyidina Ali kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala madza uqatilun nas? Di atas alasan apa? Nampak? Ni nak perang dengan Yahudi ni. Tapi tanya, atas alasan apa untuk aku merangi manusia? Atas alasan apa? Qal, maka Nabi Sayyidina Ali tak tengok langsung tuan-tuan. Macam pahlawan yang handal lah tuan-tuan, tak pandang lah. Ni nak pergi perang ni. Kalau kita mungkin goyang juga tuan-tuan. Macam mana nak pergi lawan Yahudi? Nabi Sayyidina Ali tak tengok lah. Maka Nabi berkata, qatiluhum hatta yashhadu an la ilaha illallah. Peranglah dengan mereka sehingga mereka bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Fa idza fa'alu dzalik faqad mana'u minka dima'ahum wa amwalahum. Kalau depa dah beriman pada Allah dan Rasul, maka selamatlah darah mereka dan harta mereka. Pasal apa tuan-tuan? Depa yang mulakan peperangan. Depa yang mula perangan. Sayyidina Ali datang nak hancurkan kejahatan depa. Tapi bila Sayyidina Ali perang, katakanlah depa mengucap, tengah perang ada seorang mengucap, selamat dia. Bila dia mengucapnya tak boleh buat apa lah. Dia dah masuk Islam. Illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Haknya ni maksud dia apa? Bila masuk Islam kena keluar zakat, betul tak? Bila masuk Islam kalau bunuh orang kena bunuh balas. Begitu. Saja-saja tak boleh. Kita nak ambil harta orang dan menumpahkan darah tak boleh. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisab mereka pada Allah. Makna dia apa? Boleh jadi depa mengucap tipu, tapi yang tahu dalam ni hanya Allah. Cukup dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, jangan kita duk mandai-mandai. Mungkin dia tipu kot, mungkin dia ni kot. Tak payah. Dia dah mengucap 2 kalimah syahadah, dia saudara kita si Islam. Tak boleh kita bunuh dan rampas harta dia sesuka hati. Jadi ceritanya tuan-tuan, bila Sayyidina Ali pergi serang, dan Sayyidina Ali ni di fizikal dia kuat. Tadi saya sebut kalau macam Khalid Al-Walid, dia pandai strategi perang. Sampai apa? Orang, kalau tuan-tuan banyak baca, banyak orang kafir ni dia buat tulisan tentang Khalid Al-Walid, strategi peperangan Khalid Al-Walid, pasal dia pandai perang, susun strategi. Sayyidina Ali ni fizikal dia Allah Taala kurniakan fizikal Sayyidina Ali, masya-Allah kuat. Dia luar biasa tuan-tuan, macam Hamzah, fizikal dia kuat. Jadi Sayyidina Ali bila perang tuan-tuan, perang Khaybar, pintu Khaybar tu besi kukuh, memang tak boleh nak bagi runtuh tuan-tuan. Jadi duk perang ni, Sayyidina Ali tuan-tuan, dia tenang ke dia tumbuk tuan-tuan, sekali bagi runtuh pintu tu. Fizikal dia kuat. Jadi bila dah runtuh pintu Khaybar tu, dia pintu yang pertama, pintu Naim nama dia. Itu benteng yang paling kukuh sekali, yang sahabat Nabi tak boleh bagi pecah. Sayyidina Ali ambil pintu tu jadikan apa? Jadikan perisai. Pintu yang berat tu Sayyidina Ali jadikan perisai. Pasal masuk dalam benteng ni, depa ada 10,000, sahabat Nabi ada 1,600. Jadikan perisai. Masuk. Bila dah pahlawan tu handal, orang tengok macam mana satu orang boleh angkat pintu yang berat jadikan perisai. Bila dah habis perang, Sayyidina Ali lepas pintu tu, 10 orang nak angkat. Yang nak angkat tu 10 orang. Dia seorang. Sayyidina Ali radhiyallahu an. Itu dia fizikal, kekuatan fizikal dia. Dan menang tuan-tuan. Dan habis menang. Dan bila dah habis menang tu, dia ada seorang pahlawan. Nama dia apa? Nama dia Marbat. Marbat ni pahlawan Yahudi. Dia cabar siapa berani. Ini pahlawan Yahudi yang paling handal. Dia cabar siapa yang berani main lawan by one. Mula seorang sahabat Nabi turun lawan. Ibnul Aqwa dia lawan. Ibnul Aqwa lawan dengan dia. Dia bunuh Ibnul Aqwa. Sayyidina Ali sebagai ketua komander, Sayyidina Ali pergi lawan dia. Dengan mudah Sayyidina Ali bunuh dia. Bila mati si Marbat ni mati, maka semangat orang Yahudi menjadi semakin lemah. Sama dengan perang Khandaq juga. Perang Khandaq, dia pun ada seorang pahlawan yang paling handal, nama dia apa? Amr bin Lut. Ini pahlawan nombor 1 orang Quraisy. Bila dia berjaya lintah parit, dia cabar one by one. Sayyidina Ali pergi lawan dengan dia. Sayyidina Ali lawan dan Nabi bagi pakai serban Nabi SAW. Lawan dengan dia. Dan Sayyidina Ali berjaya bunuh Amr bin Lut. Bila mati Amr bin Lut, semangat kafir Quraisy makin meluntur. Baik. Habis tuan-tuan. Akan datang tuan-tuan kita akan sambung bab yang lain lah. Tadi bab mubadarah, akan datang kita akan masuk babul mujahadah. Bab pada menyatakan bersungguh-sungguh melakukan kebaikan. Sungguh-sungguh melakukan kebaikan.
Saya mohon maaf tentang kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keampunan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an rahmatan tafarruqana min ba'di tafarruq ma'suma la taj'al minna syaqiyyan wa la mahruman matruda. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah.